Okey, boleh nampak slide tak? Kalau nampak slide tolong tulis nampak. Okey, so kita akan masuk, saya teruskan ya sebab kita dah 9:30. Okey, pemfaktoran pecahan algebra. Okey, so kita tengok bila kita masuk algebra. Okey, ramai student bila dengar perkataan algebra, diorang telah takut. Diorang rasa macam susah. Okey, so itu adalah mindset yang perlu awak buang jauh-jauh. Algebra ini adalah satu ungkapan yang awak gunakan apabila awak menggunakan pemboleh ubah dalam kenyataan ayat matematik awak. Okey, so bila awak menggunakan pemboleh ubah, maka dia akan jadi algebra. Okey, dengar suara saya? Dengar, okey. Okey, algebra ni awak memang tak boleh lari dengan penggunaan pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah adalah satu nilai yang awak wakilkan dengan alfabet dan nilai itu boleh berubah-ubah. Sebab tu kita panggil dia pemboleh ubah. Okey, contoh awak ada 2x, awak ada 4y, awak ada 5a, awak ada 3z. Okey, so bila awak menggunakan nilai alfabet, maka kita akan panggil dia sebagai algebra. So jangan takut sebab dia hanya satu perwakilan sahaja. Okey, dengan syarat setiap operasi yang melibatkan algebra ini, pemboleh ubah ini awak sudah kuasai semasa tingkatan 1. Contoh dia apa? Okey, contoh dia tambah. Kalau satu A tambah satu A. Bila melibatkan hasil tambah atau tolak, number akan ditambah dengan number. Maksudnya 1 tambah 1, maka jadi 2A. Kalau awak ada 4C tambah C, maksudnya 4C tambah 1C, so dia akan jadi 5C. So sama juga operasi tambah seperti menggunakan nombor-nombor biasa. Okey, kalau darab A darab A, maksudnya A kuasa 2. A darab A darab A. Awak darab berapa kali? Awak darab 3 kali. Jadi A kuasa 3. Itulah pemboleh ubah. Okey, ada pun algebra. Okey, so untuk hari ini kita hanya akan pergi 2.1, standard kandungan 2.1 iaitu kembangan. Di mana di akhir kelas pada hari ini awak boleh menerangkan kepada saya apa itu maksud kembangan dua ungkapan algebra dan juga awak bertunjukkan dekat saya bagaimana untuk melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra. So itu saja kelas yang kita akan adakan pada hari ini. Okey. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan kembangan dahulu? Okey, kembangan adalah ungkapan algebra. Ungkapan algebra yang terhasil daripada hasil darab satu ataupun dua ungkapan dalam kurungan. Okey, contoh awak ada kurungan. Awak ada ungkapan 2x. Awak darab dengan 3. Okey, maksudnya dekat sini hanya ada satu ungkapan algebra iaitu 2x. Okey, ini satu ungkapan. Okey, ataupun awak ada dua kurungan 4x tambah 1, 3x tambah 2. Okey, so awak dah ada. Ni awak ada dua ungkapan. Sorry nak, ini nama dia sebutan. Sebutan algebra. Ini baru ungkapan algebra. Okey. Saya pun dah tersilap lama tinggal. Okey, so bila awak ada
kembangan ni maksud dia awak kena darabkan satu atau dua ungkapan algebra yang berada di dalam kurungan. Okey, so kita tengok contoh. Okey, ini adalah rangsangan minda yang terdapat dalam buku teks awak, di mana awak dikehendaki untuk mencari luas ABEF. So luas ini. Okey. Awak diberi panjang AC 5x. Nampak tak? Ini 5x dan juga AF 3 cm. Sini pun 3 cm. Ada dua kaedah di mana awak boleh cari luas ABEF. Okey, macam mana? Siapa tahu nak cari luas dia macam mana? Tulis kat ruangan komen. Apa dia rumus luas segi 4? Luas segi 4 apa darab apa? Tolong tulis kat ruangan komen, saya nak tengok ada respon, please. Kang cakap sorang-sorang saya. Apa dia rumus untuk cari luas segi 4? Luas segi 4 sama dengan apa darab apa? Okay, so luas segi 4. Okay, luas segi 4. Apa? Panjang darab lebar. Okey, ni sekolah rendah dah belajar kan. Luas segi 4, luas segi 3, luas bulatan. Okey. So panjang darab lebar. Okey, panjang dia. Okey, so kaedah yang pertama awak perlu cari luas ACDF. ACDF 5 cm, 5x darab 3. So bila awak ada 5x darab 3, number akan didarab dengan number. So 5 darab 3 akan jadi 15x. Okey, so luas ACDF adalah 15x. 15x. Luas kemudian akan ditolak kepada luas BCDE. So BCDE kalau sini 3 cm, sini pun 3 cm. So luas dia 3 darab 3 akan jadi 9. Maka jawapan dia akan jadi 15x tolak 9 cm square. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua awak cari panjang EF. Ini panjang EF ini. Kemudian awak darabkan dengan AF. So panjang darab lebar. Lebar awak dah tahu dah ini 3 cm. So panjang EF adalah, okay, kalau AC 5x dan BC akan sama dekat sini 3 cm, maka AB dia akan sama dengan EF. Betul? Okay, so sama dengan apa? 5x tolak 3. Betul? Betul tak? 5x awak kena tolak dengan 3 cm supaya awak dapat bilan EF. Okey, so dekat sini awak kena darab kan? Okey, darabkan 5x tolak 3 darab dengan 3. Okey, so ini nak dikatakan satu ungkapan algebra. Ini satu ungkapan algebra. Awak kena darabkan dengan 2 kurungan dia. So 5 darab dengan 3 awak akan dapat 15x. Negatif, positif, negatif. 3 darab 3, 9. So still the same answer for the final is 15x tolak 9 cm square. Okay. Okay, kita tengok contoh. Ini contoh dalam buku teks awak ya. Okay, so make sure
Setiap kali kelas ada buku nota, ada pen, ada pensel supaya awak boleh saling nota. Nota ni memanglah saya akan upload dekat YouTube, tapi selepas saya tulis saya padam. Saya buat yang lain pula, macam kita cakap whiteboard lah, kita akan padam, okay? Okay, make sure you are ready with your nota book and pencil or pen, okay? Okay, so contoh satu ni saya ambil dalam buku teks awak boleh tengok soalan contoh satu. Kembangkan setiap ungkapan berikut. So, ikuti A first. Okay, awak ada 6. Awak darab dengan 3 tambah 4 W. Okay, so ini adalah ungkapan algebra. Okay, ini kita panggilkan ungkapan algebra. Okay. So, nak buat dia macam mana? Okey. 6 darab dengan 3. Okey, 6 darab 3 akan jadi berapa? 18. Ini 6 ni positif kan? Positif akan jadi positif. 6 darab 4 akan jadi 24 W. Okey, B. B awak ada awak ada 3R darab dengan R tolak 2S. Okey. So, lagi sekali saya ingatkan awak kena ingat operasi yang melibatkan pemboleh ubah. Okey. So, yang tadi saya kata A darab A akan jadi A kuasa 2. Kalau A darab B, boleh jadi apa? Akan jadi AB lah. Kalau A tambah B akan jadi A tambah B. Dia takkan boleh jadi B sebab dia tambah, okey? Okey, so 3, awak ada 3R, darab dalam kurungan awak R tolak 2S. Okey, so maksud R kat sini adalah 1R. Okey. 3 darab 1, 3 R darab R kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 3 darab 2, 6. 3 darab 2, 6. R darab S akan jadi RS. So the answer is here. 3R kuasa 2 tolak 6 RS. Okay, next C. Negatif 5B darab A tambah 3. Okey, so negatif positif pun kena ingat. Positif negatif akan jadi negatif, negatif positif akan jadi negatif, positif positif positif, negatif negatif akan jadi positif. So itu hukum yang awak kena ingat. Hafal, okey? Okey, so negatif positif akan jadi negatif. 5 darab 9 akan jadi berapa? 45. Okay. Sorry, 9 pula ada A. Saja. Oh. A. Sorry. Okay. 5 darab A akan jadi 5 A. Okay. So 5 AB. Sebab apa? 5 darab 1, 5. B darab A akan jadi AB. Negatif positif akan jadi negatif. 5 darab 3 akan jadi 15 B. Okey, C, D. D negatif 2Y per 3 darab dengan 9 Y tolak 3 Z tambah 6 X. Okey. So dekat sini awak boleh buat ini. Okey, buat satu-satu untuk tidak claim. Negatif 2Y per 3 darab dengan 9Y.
Nak cara cepat ke cara lambat? Ni 2T ni, 2T kelas awal ni. Saya ajar cara cepat boleh? Boleh. Kalau tak faham baru saya ajar cara satu-satu. Okay. Okay. So ini bila awak ada. Okay. Contoh kat sini. Kita tengok. Okay. Kalau awak ada 1/2 darab 4. So kita boleh matikan ke tak? 2 darab 1, 2 darab 2. Betul? 4. Okay. Kalau awak ada 2/3 darab 60. So awak boleh matikan 3 darab 1, 3 darab 20. Betul? Faham tak dekat ini? Okay, sama juga kita buat dengan operasi ini. Sama je. Okay, di mana awak boleh matikan number. Awak boleh matikan number. Okay, so sini 3 darab 1, 3 darab berapa? 9. 3 darab 3, 9. 3 darab berapa 3? 3 darab 1, 3. 3 darab berapa 6? 3 darab 2, 6. Maka awak akan dapat 2Y. Kita dah matikan dia punya pembawah. 3Y tolak Z tambah 2X. Kemudian baru kita darabkan dalam kurungan. Jadi negatif 2 darab 3 negatif 6. Y darab Y. Y kuasa 2. Negatif, positif, 2 darab 1, 2, YZ, negatif, positif, negatif, 2 darab 2, 4, XY. So, dapat jawapan dia. Okay, boleh faham tak cara cepat ni? Cara mati-mati ni. Ni 2T kan? 2T should be boleh catch up. Boleh? Ataupun awak kena buat 1/1 lah, buat keluar 2Y/3 darab dengan 9Y and then tolak 2Y/3 darab dengan 3Z tambah negatif 2Y/3 darab dengan 6X. Kena buat 1/1 lah. So kalau faham cara macam mana dimatikan ini, saya akan pergi kepada contoh seterusnya. Kalau faham tulis faham ya. Faham? Okey. So kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini contoh ni saya ambil daripada buku rujukan untuk fahamkan lagi awak macam mana untuk membuat kembangan. Okey, so awak ada P darab dengan 2P tambah 5. Okay, so awak ambil P darab dengan P. Maksudnya sini 1P, 1 darab 2 akan dapat 2P darab P akan jadi P kuasa 2. Positif darab positif, positif 1 darab 5, 5P. Satu-satu lah cikgu. Ada. Okay. Yang mana tak faham? Yang tadi. Contoh Aisyah Hanim Asmawi. Yang mana awak tak faham? Yang pecahan tadi ke? Nak saya ulang balik yang pecahan tadi. Okey. So kelas ni kelas T. That's why saya laju. Kelas T kan. Awak kan suka bangga duduk kelas T. Should be kelas T ni dia cepat sikit tangkap. Okey. So saya padam. Saya ulang balik soalan D. Okey. Ya Allah, dah bangun dah. Askar-askar saya tu. Siapa dah buat tak tahu. Okey. Saya ulang balik. Okey. Soalan D. Negatif 2Y/3 darab 9Y tolak 3Z tambah 6X. Okey. Okey. Dekat sini kita akan apply benda yang awak dah belajar sebelum ni. Contoh kalau awak ada 1/2, awak darab dengan 40. Awak nak buat macam mana? Selain pada tekan kalkulator. So kita akan matikan dulu pembawah bagi pecahan tersebut. 2 darab 1, 2 darab 20. Betul? Kalau awak ada 1/5,
darab dengan 25. 5 darab 1, 5 darab 5. And then baru awak akan darab 1 darab dengan 5 akan dapat 5. Betul? Sampai betul tak? Okay. Sama juga konsep yang sama kita apply pada soalan ini. Okay. So awak boleh matikan pembawah sebab awak tengok ni ada 9, 3 dan 6. 9, 3, 6 ni adalah faktor bagi nombor 3. Betul? Sebab pembawah awak 3. So awak tengok benda ni boleh dimatikan. So benda yang boleh dimatikan kita matikan dulu. Aku tidak bunuh orang pula kan. Benda ni boleh dimatikan, kita matikan dulu. Okay, so benda ni kita boleh settlekan dia. So kita settlekan dulu, kita matikan dulu. 3 darab 1, 3, 3 darab 3, 9, betul? 3 darab 1 akan dapat 3, 3 darab 2 akan dapat 6. So kita dah matikan pembawah dia. Okay, faham tak setakat ini? Lepas tu kita salin balik soalan yang kita dah matikan tu, maksudnya dua y tu dah tak ada dah, dua y per 3 sebab kita dah matikan 3 tu. So kita akan dapat negatif 2y darab 3. Sorry, tengok mulut sebut 3 tangan 9. 3y tolak 1z tambah 2x. Okey, setakat ini faham tak? Okey, so barulah kita darabkan sebutan dalam kurungan dengan yang dekat luar kurungan. Okey, so negatif dengan positif. Ini positif, negatif, positif. Awak akan dapat negatif, betul? Nombor akan didarabkan dengan nombor. 2 darab dengan 3, awak akan dapat 6. Y darab dengan Y. Huruf darab dengan huruf. Y darab Y. Kalau A darab A kuasa 2. Y darab Y akan dapat Y kuasa 2. So akan dapat Y kuasa 2. And then awak tengok negatif, negatif. Negatif, negatif akan jadi positif. 2 darab 1 akan jadi 2. Y darab Z akan jadi YZ. Betul? Okey, negatif, positif akan jadi negatif. 2 darab 2 akan jadi 4. Y darab X akan jadi X, Y. Okey, setakat ini dapat? Dapat tak? Okey, so kita pergi ke contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Still lagi kembangan dia, nak bagi awak faham macam mana nak buat kembangan ni. Okey. Okey, P dalam kurungan 2P tambah 5. Macam mana nak buat? Okey, P ini adalah 1P. So 1P darab dengan 2P tambah 5. Number darab number. 1 darab 2 akan jadi 2. P darab P kuasa 2. Positif, positif, positif. P 1 darab 5, 5P. So dapat 2P kuasa 2 tambah 5P. Okay, next contoh yang kedua. Awak ada P, awak ada negatif 4Q darab dengan 2 tolak 3Q. Still the same. Negatif, positif, negatif. Nombor darab dengan nombor. 4 darab 2, 8Q. Negatif, negatif akan jadi positif. 4 darab 3, 12Q darab Q. Q kuasa 2. Faham? Okay, so we go to the next slide. Okay, so sekarang ni kita telah masuk kembangan dua ungkapan algebra. So awak ada satu ungkapan, awak ada dua ungkapan. Macam mana nak buat dia? Okay, so the in of one. So A kat sini M tolak 2 dan juga 2M tambah 3. Okay.
So, ingat balik. Setiap ungkapan ini ungkapan satu kena didarabkan dengan ungkapan dua. So, maksudnya M dalam kurungan 2M tambah 3 tolak 2 dalam kurungan 2M tambah 3. Okay, maksudnya elemen ataupun unsur yang berada dalam kurungan yang pertama kena didarabkan dengan setiap unsur, setiap elemen yang berada pada kurungan kedua. Okay. So, M darab M 2M sama juga M darab M 2M. Okay, so M darab dengan 2M dia akan jadi 2M kuasa 2. M darab dengan tambah 3 dia akan jadi tambah 3M. Okay, so tolak 2 tolak 2 negatif 2 darab 2M akan dapat negatif 4M. Negatif 2 darab dengan 3 akan dapat negatif 6. Kemudian awak tengok akan ada satu pemboleh buah kuasa yang sama yang boleh awak permudahkan. Okey. So awak jawapan dia akan jadi 2M kuasa 2. Okey, awak ada 3M tolak 4M. Sama juga bila awak ada 3 tolak 4 akan jadi berapa? Negatif 1. So akan jadi negatif 1M tolak 6. Okey, untuk pemboleh ubah kita tak tulis 1M, kita akan tulis 2M kuasa 2 tolak M tolak 6. So bila awak tulis tolak M pun orang dah tahu bahawa depan M itu adalah 1. Okey. Ini cara pertama. Cara yang kedua, cara kedua ni cara cepat. Okey, so siapa yang dapat cara yang kedua, dia boleh selesaikan soalan-soalan ini dengan cepat. Saya akan ulang. Oh, dengar tak suara anak saya menangis? Ada. Okey. So cara yang kedua. Suruh habis cepat dah tu. Okay. Cara yang kedua, M tolak 2, 2M tambah 3. Okey, cara dia macam mana? Okey, so awak ambil M darab dengan 2M. Awak akan dapat 2M kuasa 2. M darab dengan 3. Positif, positif, positif 3M. Negatif 2 darab dengan 2M. Negatif 4M. Negatif 2 darab dengan 3. Negatif 6. Still sama, selesaikan pemboleh ubah kuasa yang sama sahaja. So 2M kuasa 2 tolak M tolak 6. So ini bagi siapa yang nampak dan yang boleh tangkap cara yang cepat. Okey. Kita akan pergi contoh yang terakhir untuk hari ini. Sebelum kita habis kelas. Okey. Contoh yang terakhir untuk hari ini. Kita tengok. Sekiranya awak daripada soalan B. Soalan B. X tolak 8 kuasa 2. Apa yang dimaksudkan X tolak 8 kuasa 2? Okey, kalau awak ada A kuasa 2, maksudnya A darab A. Kalau ada B kuasa 2, maksudnya B darab B. Okey, so kalau awak ada kurungan kuasa 2, maksudnya kurungan darab kurungan. Okey, so dekat sini maksud dia okey, kurungan darab kurungan. Maksudnya X tolak 8 darab dengan X tolak 8. Okey. So akan dapat X tolak 8 darab dengan X tolak 8. X darab X akan jadi X kuasa 2.
X darab negatif 8. Positif, negatif, negatif 8X. Ini pun sama, negatif 8 darab X. Negatif 8X. Negatif, negatif, positif 8 darab 8 berapa? 64. Betul tak? Betul tak? 64. 8 darab 8. Okey, so sertakan pemboleh ubah yang sama. X kuasa 2 tolak 16. X tambah 64. So, ini cara. Cara pertama. Cara yang kedua, awak ada X. Macam mana saya nak buat cara kedua ni ya? Okay. X. Ini cara yang kedua. Nanti kita akan ulang banyak kali. Okay. Kejap. X tolak 8 kuasa 2. Cara dia macam mana? Okey, so depan belakang dikuasa 2 kan. Depan dengan belakang dikuasa 2 kan. X kuasa 2 akan dapat X kuasa 2. Negatif 8 kuasa 2 akan dapat positif 64. Okey, yang tengah-tengah awak darab. X darab 2 akan dapat 2X. 2X darab dengan negatif 8 akan dapat negatif 2X darab negatif 8 awak akan dapat negatif 16X. So jawapan dia akan dapat yang sama. Okey, so takat ini saja kelas. Tolong buat latihan. Nanti saya akan buat video untuk semak latihan awak. Okey? Okey, sampai kat sini apa-apa awak boleh WhatsApp saya untuk tanya soalan. Okey, latihan mana kena buat? Latihan mana kena buat? Kita tengok latihan mana kena buat. Bangun je hero 5 orang ni habis. Ikut biasanya. Okey. So, tengok soalan. Okey, jom cuba 2.1. Awak buat soalan nombor 2 semua. Soalan nombor 3 semua. Soalan nombor 4 semua. And then soalan nombor 7 dan 8. 2, 3, 4, 7, 8. Okey, petang ni kita akan bincang. Macam ni juga kelas kita akan buat. Siapa boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk akan tengok rakaman sahaja. Okey? Okey, so sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahniah, terima kasih kepada semua yang masuk kelas pada pagi ini.